Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العلم النافع وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا يا رب العالمين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا رب العالمين اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء يا فاطر السماوات والأرض اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam di atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan sahabat dia, kaum keluarga dia dan mereka-mereka yang ada di atas itu bantasan sehingga hari ini dan menerus gilah sampai kepada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala janji. Insya-Allah pada perjumpaan petang sebelum daripada kita nak berbuka puasa ni, insya-Allah pada perjumpaan sekali ni kita nak mari tengok asbab-asbab yang kita nak lepaskan diri kita daripada seksa api neraka. Kerana kita duduk ni, iaitu duduk di dalam 10 akhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, maka masa ni adalah masa keamasan, masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah limpah kurnia daripadanya kepada kita. Maka bagaimanakah kita nak meletakkan diri kita supaya nak diri kita tu lepas daripada api neraka? Kerana masa kita ni iaitu masa yang nak membebaskan seorang itu daripada kecelakaan, daripada api neraka, daripada segala-gala benda kemusnahan hidup. Maka bagaimanakah contoh tauladan yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mana yang diterangkan oleh para warasatul anbiya kepada kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni telah sabda kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal
dan mensahkan oleh para ulama yang mari periksa tentang itu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata dengan molek hadis Nabi ni, supaya nak kita tu selamat dan lepas diri kita daripada api neraka masa kita duduk ni. Karena masa kita duduk ni kita nak Tuhan tu lepas kita daripada api neraka. Sebab-sebab tu kita kena buat lah. Kalau kita tak mengadakan asbab-asbab, maksudnya kita tak lepas diri kita daripada api neraka. Tuhan kata ni, Tuhan royak kepada Nabi, Nabi royak kepada kita. Dah. Kemudian dibuat pula, bawa datang pula ilmu itu kepada kita oleh para warasatul anbiya. Tuhan kata dalam hadis. Tuhan kata dalam hadis, hak Nabi royak kata Tuhan kata. Sebab lafaz tu lafaz hadis lah. Nabi katakan, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu utaqa'un fi kulli yaumin wa laylatin. Makna kata sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan, memerdekakan tiap-tiap hari dan malam. Tiap-tiap hari dan malam Tuhan nak bebaskan dan memerdekakan hamba dia itu daripada api neraka, yakni fi Ramadan, kata ulama, iaitu di dalam bulan Ramadan, terutama dalam 10 hari ni yang kita duduk ni. Wa inna likulli muslim, dan tiap-tiap orang Islam itu fi kulli yaumin wa lailatin, tiap-tiap, mana kata tiap-tiap orang Islam tu masuklah orang muslimah, orang lelaki sebut orang lelaki, masuk orang perempuan. Tiap-tiap orang kita ni sekarang lalan ni, mana setiap-tiap kita ni Tuhan wiga apa? Da'watun mustajabah, iaitu doa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memperkenalkan. Mana Tuhan nak terima doa. Masa mana hak molek sekali kita berdoa ni, masa kita duduk ni, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Maka kita jangan lalai daripada ini. Jangan kita lalai daripada masa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Rasulullah rakyat dah, ulama pun hari dah. Maka kita pakak-pakak lah, pakak-pakak wa amma, pakak-pakak berdoa, pakak-pakak sepak daripada bala petaka. Tu dia. Dan berkata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan menhasankan oleh setengah-setengah daripada ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, inna lillahi azza wa jalla 'inda kulli fitrin utaqa'un. Makna kata sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala tu tiap-tiap kita nak buka, masa kita nak buka puasa tadi tu utaqa. Makna Tuhan nak memerdekakan diri kita daripada api neraka, nak merselamatkan kita daripada bala petaka. Maka kita berdoa lah, berdoa celah-celah tu. Jangan kita lalai duk buat kecek, dalam arti kata tak adanya ambil masa sikit pun nak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita ni sebagai orang dengar hadis dah tadi itu bersungguh-sungguh dalam arti mengambilkan asbab-asbab yang nak melepaskan diri kita daripada bala petaka, terutamanya masa yang kita duduk ni. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerai kata masa kita duduk ni adalah masa keamasan, masa yang Tuhan nak buka rahmat bagi kita. Faya baghiyal khairi halumma aqbal. Mana kata orang yang nak kepada kebaikan, marilah kita pakak. Mari kita pakak wa amma, marilah kita pakak siap sediakan, marilah kita pakak meminta doa daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kebaikan, untuk kebaikan hidup kita dunia dan akhirat. Itu makna kata perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemarkan di kita di dalamnya. Gemarkan kita pada ini masa. Kerana Tuhan ni ia buka peluang kepada kita ni tak banyak. Ia buka peluang kepada kita ni tak banyak. Maka masa Tuhan wi dah peluang ni, kita pun mempunyai ilmu pengetahuan, jadi molek, jadi jilah molek dah daripada warasatul anbiya. Maka kita pun wa amal lah, ambil mai pakat wa amal. Dengar tu tak payah kita dengar, sebab kita duk dengar belakang dah. Nampak? Tetapi hak lepas pada dengar tadi tu, kita mari melaksanakan ilmu pengetahuan.
Nah, sebab apa? Sebab banyak Tuhan nak lepaskan diri kita daripada bala petaka ni masa kita duduk. Kerana bala petaka daripada dosa berapa nama itulah yang nak membawakan manusia daripada jalan hak molek kepada jalan yang tidak baik. Nah, jalan yang tak baik. Maka kita kena calonkan diri kita supaya nawi Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri kita daripada api neraka. Pasti kita kena pergi dengan cara-cara dia yang dihurai, yang disyarah, yang menerangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sabit daripada baginda sebagaimana warasatul anbiya telah menyampaikan kepada kita. Kenapakah kita nak lepas diri kita daripada api neraka? Kerana manusia kita ni tak mau nak kena kepada nak calon diri dia duduk di dalam azab. Fama asbarahum 'alan nar, kita tak kuasa nak sabar di atas api neraka. Maka orang yang masuk neraka tu orang yang gapo? Orang yang rugi. Nah, orang yang rugi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang yang ringan amalan dia maka dia akan masuk neraka, nah, kekal dalam tu. Itu terhadap hak-hak orang tak beriman. Adapun orang yang beriman sekalipun kalau dia tak bawa amalan hak molek pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia tu akan diseksa juga oleh Tuhan. Kenapa? Kerana dia cuaikan umur dia, jadi guna tak pandai umur dia. Nah, umur dia guna tak pandai. Sebab tu Tuhan ada ayat banyak kali dah kita dengar ayat Quran ni, cuma kena dengar pula. So umpama kita makan tu lah, makan dah lapar pula, makan pula, dahaga pula, minum habis dahaga, mari dahaga pula, minum pula. Gitulah cara-cara kita nak gunanya ilmu pengetahuan kita. Karena Tuhan sebut di dalam Al-Quranul Karim ni, Tuhan kata faman zuhziha 'anil nar, siapa dia menyelamatkan diri dia daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan diri dia tu dalam syurga, faqad faz, maka orang tu orang berjaya. Orang berjaya ni makna kata orang yang selamat diri dia daripada api neraka. Pada awak lagu mana selamat diri dia daripada api neraka? Masa kita duduk ni Tuhan buka berapa? Buka nak kita terlepas daripada api neraka. Maka kita kena usaha lah. Kena usaha awak lagu mana? Ni cara kita nak rayak ni. Iaitu kita sama-sama kita buat perkara-perkara tersebut masa kita ni. Kita dah buat sama dah. Akan tetapi masa ni kita kena buat tambah lagi. Rajin lagi. Sungguh lagi. Sebab apa? Bahasa dia lah. Masa orang buka peluang ni kita kena bersungguh. Masa orang berinya peluang ni kita kena bukanya, kena buat dengan cara sungguh, mudah-mudahan kita dapat berjaya. Jangan kita cuai dengan dunia sapakat, lupa-lupuk daripada matlamat asal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan untuk kita itu memerdekakan diri kita dan orang hadap orang kata kita daripada api neraka. Itu caranya. Nah, itu caranya. Sebab tu Tuhan kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah hidup pada dunia ni malaikat kesenangan yang ghurur. Apa kalimah ghurur? Ghurur ni makna kata benda tak kekal, tipu daya sahaja, sebentar sahaja, kesenangan dia. Gitulah makna al-ghurur. Maka sebab-sebab yang kita nak nak melepaskan diri kita daripada api neraka, pastilah kita kena ambil cara dan tahunya ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita bolehnya ambil ilmu pengetahuan itu mari melaksana dalam hidup supaya nak jagakan diri kita daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu nak bubuhkan kita di dalam api. Nah, api ni Allahu Akbar, benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak beringat sama kepada kita. Maka siapa masa yang amba nak royak di sini, sebab-sebab yang kita nak warilah beberapa perkara sebagaimana ulama kita wari inilah beberapa perkara sebab yang nak melepaskan kita daripada api neraka. Nak melepaskan, nak kita tu cabut daripada api neraka ni diri kita ada gapo kata. Yang pertama al-ikhlas. Al-ikhlas ni gapo makna ikhlas? Ikhlas ni makna kita mengkosongkan hati kita dengan segala-gala benda apabila kita buat amalan, kita buatnya amal nak
ambilkan amalan itu tu, berikan kepada Tuhan dengan sebulat-bulat hati, tak ada kerana lain. Tak ada dalam tu ria, nak menunjuk-menunjuk, tak ada dalam tu sum'ah, nak we orang puji-puji, ataupun nak we orang tu dengar-dengar supaya nak we sebut molek terhadap kita, ataupun nak takabur, ataupun nak buat we orang tu tengok, buat we orang tu nampak kenal terhadap kita, tak ada. Wa amalan, kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam arti kata ya buat tu bulat kerana Allah. Ya baca Quran bulat kerana Allah. Ya zikir bulat kerana Allah. Ya baca azkar pagi petang bulat kerana Allah. Ya semaya qiyam Ramadan bulat kerana Allah. Ya berdoa bulat kerana Allah. Tak kira depan orang, belakang orang, supaya sahaja hati dia sama terlekat molek dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa panggil maqamul ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mana kata kita ni buat amal seolah kata kita nampak Tuhan. Kalau kita tak nampak Tuhan, Tuhan tu pasti nampak kita. Maka kita muraqabahkan hati kita, terlekatkan hati kita, bersih molek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kena ikhlas? Sebab katanya para ulama, al-ikhlasu qalbul ibadati fala ibadata biduni ikhlas. Ikhlas ni iaitu hati bagi ibadat. Tiap-tiap perkara ni ada hati belaka. Tiap-tiap perkara ada hati belaka. Maka hati bagi ibadat, maksud bagi ibadat iaitu al-ikhlas. Maka tidak ada jenis ibadat yang dikabul, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada di dalam itu, dalam ibadat tadi, dalam amalan yang soleh tadi itu, al-ikhlas. Suci hati, bersih hati. Karena Tuhan suruh benda ni. Tuhan suruh kepada kita, maka kita kena patuhlah perkara ni. Orang yang buatkan satu perkara patuh kepada ajaran Tuhan tu panggil ibadah. Tuhan suruh di mana? Saya kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh kita tu buat amal ibadat malaikat nak kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersih molek hati kita. Kalimah nak bersihkan hati ni bukan mudah nah. Kerana hari yang kita duduk ni penuh benar dengan perkara-perkara yang nak tarikkan kita, nak kita tu bagi hati kita kepada benda lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada perkara yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerana nak ada tujuan yang tertentu, buat kerana adanya matlamat yang tertentu, buat kerana adanya habuan yang tertentu, adanya maslahat yang tertentu. Beberapa perkara yang kita buat satu perkara tadi itu, tetapi kita buat tidak adanya ikhlas. Kita buatlah perkara tu, molek dah kita buat, tetapi neraca Allah Subhanahu Wa Taala tak timbang amalan itu selama mana kita tidak ada sifat al-ikhlas. Maka ikhlas ni amalan hati, amalan duk dalam hati kita, amalan yang timur daripada perasaan hati hak asal, hati yang bersih, hati yang kenal Tuhan, hati yang kena dan patuh dan sera dengan kemanisan iman dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kerja benda tadi hak Tuhan suruh, maka jadilah amalan dia tu naik di atas neraca Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita buat amalan yang salih, mana amalan yang disuruh, yang dicontohi di dalam agama kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu pasti kena pergi dengan al-ikhlas. Sebab syarat kita nak buat amalan nak Tuhan terima ni ada berapa syarat wahai saudara yang dikasihi? Ada dua syarat dengan cara besar. Tuhan kata faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa dia hendak nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Liqa' mana nak jumpa Tuhan. Nah, orang yang hendak nak pergi jumpa dengan Tuhan, Tuhan pun hendak nak jumpa dengan dia. Orang benci tak saya jumpa dengan Tuhan, maka Tuhan pun benci daripada nak jumpa dengan dia. Ni perkara-perkara yang kita kena siap sedia hati. Ni masalah hati, masalah al-qulub. Masalah hati, masalah dalil. Benda dalil tu lah Tuhan nak tiliknya. Sebab Tuhan kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak ada tilik kepada tubuh parah kita. Nampak tu tak? Dan tidak tilik kepada benda luar, gambaran kita. Terkadang gambaran kita molek, kita buat amal hak molek dah, perkara-perkara tolong masyarakat, kita sedekah, kita derma harta situ, derma harta sini, benda yang molek dah kita buat. Kita baca Quran, kita pergi masjid, kita orang makan pada orang tu berbuka puasa, makan ni itu dan ini, semua perkara-perkara hak molek itu kita buat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri amaran lagi. Wi amaran ni makna wi jaga hai kam tuan. Tak tuan kata ingat kata Tuhan tak ada tilik situ saja. Akan tetapi Tuhan tulis walakin yanzuru ila qulubikum, dalam hati tu. Wa a'malikum, dan amalan hak buat tu keluar daripada hati tu ada kedak sifat al-ikhlas. Kalau ada sifat al-ikhlas, Allah Subhanahu wa taala terima. Sebab Tuhan ayat kata faman kana yarju liqa'a rabbih, nak pergi jumpa dengan Tuhan. Lepas Tuhan suruh buat lagu mana? Falyamal amalan salihan. Nak jumpa Tuhan, jangan jumpa saja. Kena bawa amalan yang salih. Tuhan suruh. Maka hendaklah suruh amat falyamal amalan salihan. Maka suruh Tuhan beban di atas kita, suruh kita buat amalan yang salih. Maka hendaklah muntu kerja amalan yang salih. Ulama tafsir semua pakat kecek dengan satu suara belaka, amalan yang salih iaitu amalan yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diaku, yang diizin, yang disuruh, yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan yang salih. Amalan yang baik, amalan yang Allah Subhanahu wa taala suka dan redha. Tu mana amalan yang salih. Itu syarat mula-mula kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kena ada amalan yang salih. Selepas pada tu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kita capur amalan yang salih tadi itu. Apabila kita buat kerana lillah tadi itu, jangan capur dengan hak lain-lain, jangan menyengutu hak lain-lain. Maka katanya ulama tafsir kata wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, makna kerana mana kata kita buat tu timbul daripada hati yang ikhlas. Sebab ar-riya minasyirk. Nabi kata ria-ria ni daripada perkara yang syirik, perkara yang menyengutu Allah Ta'ala. Jadi punuh. Apa nama? Punuhnya ikhlas kita, bersih amalan kita kerana Allah tadi jadi punuh. Apabila punuh sini, nescaya kita tidak diterima. Amalan itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila amalan hak kita buat belaka, pakai buat belaka. Demo ni buat pergi duit, wi kepada masjid ni. Demo ni buat pergi makan ni kepada orang buka puasa. Demo ni mari masjid. Demo ni berdoa. Demo ni baca Quran. Demo ni berzikir. Demo ni tolong pakai miskin. Demo ni tolong orang armalah ni mana orang bujang, orang tak ada kerja, orang bergapo, anak yatim. Kata lagi lah daripada kebaikan hak ditolongkan oleh manusia. Akan tetapi ada dalam tu apa nama? Ria. Ada dalam tu sum'ah. Ada dalam tu tidak ikhlas. Ada dalam tu tujuan yang tertentu. Bukannya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala betul-betul. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala Tuhan tak terima. Sebab tu ia suruh Rasulullah royak kepada ini ummah, takut kita jadi sesat. Apabila ulama tu dengar, ulama pun royak pula kepada kita supaya nak kita pakat-pakat jaga. Hak kita dah buat tu molek dah, cuma hati li dalam ni. Hati balik dalam kita kena baiki, hati balik dalam kita kena islahkan, kena jagakan dia, kerana kita nak buat ni kerana nak pergi pula daripada satu tempat. Bukan buat kerana nak sudah di atas muka bumi ni saja. Tak, buat kerana kita nak pergi kepada satu alam lagi, iaitu alam akhirah. Sebab itulah ikhlas ni adalah perkara yang orang Islam kita kena jaga benar-benar. Nak jaga benar-benar. Nak jaga benar-benar ikhlas ni. Kalau kita tidak ada ikhlas, kita buat gapo pun kaca mata manusia tengok kata molek dah, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala Tuhan tengok tak molek dan Tuhan tak terima amalan itu. Tuhan tak terima amalan itu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni ayat kelebihan ikhlas. Kelebihan ikhlas amalan hati ni boleh menyelamatkan kita daripada gapo. Tengok Imam Bukhari riwayat
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuwafi 'abdun yaumal qiyamah. Nah, yaqul, makna kata tidak muwafaqah di sini, makna seorang hamba pada hari kiamat tadi itu, makna kata dia ni selamatlah. Yaqul la ilaha illallah, ya kata la ilaha illallah, yabtaghi biha wajhullah illa harramallahu alaihi an-nar. Makna kata ya kata la ilaha illallah di bibir mulut dia, yabtaghi biha wajhallah, dia kata tadi tu ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Gapo makna la ilaha illallah? La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan yang patut layak aku menghambakan diri aku dengan cara sebenarnya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala hanya jua. Tu mana la ilaha illallah. La ilaha illallah iaitu tidak ada Tuhan yang patut layak manusia memperhambakan diri dia malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah orang Quraisy ni apabila Nabi kata wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, mereka itu tak mau nak kata. Kalau kita hanya kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, siapa jadikan langit bumi, dia kata la yaqulunallah, nescaya mereka itu jawab kata Allah. Tapi apabila diserukan mereka itu kepada agama Allah, iaitu kepada kalimah la ilaha illallah, yastakbirun, kata ulama tafsir, mereka itu paling daripadanya, tak mau nak kata, sebab mereka itu faham kata gapo tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajakkan mereka kepadanya. Lalu hadis sahih Bukhari kata tak ada seorang di kalangan hamba yang kata dengan la ilaha illallah itu kata tadi ikhlas molek kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jadi lagu mana ya Allah? Jadi illa harramallahu alaihi an-nar, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala haramkan di atas dia akan api neraka. Makna kata ia tak kena masuk neraka. Ya Allah, sekadar ya wa amal apa nama, ia datangkan hati dia, dia ucap di bibir mulut, kata asyhadu an la ilaha illallah di mulut ni, gambar hati dia tu sakut molek gitu. Kata ikhlas, bukan kata kerana nampak agama Islam ni agama nampak dak bantu ke kita kata dengan mulut gitu. Hendak tak tadi. Nah, kita kata dengan mulut, hati kita tak berapa mana kali. Bukan mana lagu tu. Nah, bukan makna lagu tu. Katanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Illa harramallahu alaihi an-nar, malaikat Allah Subhanahu wa taala haram di atas dia itu api neraka. Mana ia tak kena masuk neraka. Tu kalimah, satu amalan hati yang besarnya. Nampak tu tak? Ya, amalan hati yang besarnya. Baik. Kemudian apabila kita tahu dah perkara tersebut tadi kata la ilaha illallah, apa nama ikhlas ni adalah satu perkara yang nak menselamatkan diri kita daripada api neraka, maka kita sekarang ni banyak amalan kita dah buat. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara yang dirahmati, yang dikasihi, yang dimuliai semua, buatlah amalan masa kita ada ni, kerana masa kita ni adalah masa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala peluang. Tapi satu lagi masalah hati tu nah. Masalah hati itu adalah masalah yang kita itu berapa nama, yang kita itu kena jalan betul molek, jadi ikhlas molek, bersih molek kerana Allah. Kita keluar daripada rumah kita, mari nak khidmat agama di masjid ke di mana ke, nak wari barang makan, orang buka puasa ke apa nama kata lah, daripada amalan kebaikan, kita buat tadi itu lillah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, biar molek-molek supaya kita itu diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka tadi, dan Tuhan terimakan amalan kita. Apabila Tuhan kita terima amalan kita, Tuhan kata walikullin darajatun mimma amilu. Tiap-tiap orang itu ia akan dapat darjat yang tinggi-tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ni lagi nah, bukan di akhirat sekarang. Mimma amilu, daripada apa yang mereka itu buat kerja, daripada apa mereka itu beramal. Itu makna kata amalan yang ikhlas itu membantukan kita. Cuba kita perhati tengok. Kalau orang tadi itu dia buat amalan yang ikhlas, bersih sungguh hati. Jangan kata hak lain, kita kata makan ni. Kita misal di atas makan ni. Ya buat tadi tu, ya buat dengan hati, ya ikhlas molek, tak ada nak gapo. Orang makan berasa lagu lain.
Ni kita boleh rasa dengan diri kita sendiri. Faham rusuk tu ya boleh. Ya buat dengan hati. Ya buat dengan ikhlas. Ya wi kita makan. Berasa lagu lain. Berasa kata, oh, berasa sedap, berasa lazat, berasa sempurna, berasa hebat, berasa ada kebaikan. Tetapi kalau orang wi makan, tetapi ia bukan wi dengan hati. Ia wi dengan adalah sebab-sebab yang bukan wi kerana bukan dengan ikhlas. Lagu mana jadi? Kita makan rasa tak sedap, nak telai tak turun. Ni perasa manusia yang soleh apabila makan perkara yang diberi makan oleh orang yang tak ikhlas. Yang makan tak sedap. Hingga orang biasa, bukan nanti orang soleh, orang alim, orang biasa, dia makan rasa tak sedap, makan tak habis, rasa telai tak turun. Ada tu muskilah sini. Muskilah di kulub, di hati. Tapi kalau yang fatih buka molek hati tadi, makan rasa tak cukup, tapi dia tak rasa nak marah. Kenapa? Kerana berasa kenyang, berasa hebat, berasa kata puas hati. Itu dia. Kerana apa? Kerana ikhlas. Supaya agak orang baca Quran. Orang baca Quran kalau jadi imam masalah. Kalau dia baca dengan hati ikhlas molek, orang lihat belakang tu kesal, dia ta'athar bi qiraatihi. Dia berkesan dengan baca dia. Kalau kita baca wak suara rengek gini, tapi kita wak bukan kerana Allah. Orang lihat belakang serabut. Ni kekuatan manusia Tuhan rasa mula dah sesama manusia tu. Tapi dengan sisi Allah, di sisi Allah Taala tu tak kena kecil. Ada sikit ya, kecil ya. Sebab tu Nabi kata ria ni lebih dahsyat daripada semut yang hitam berjalan di waktu malam di celah-celah batu. Tengok Nabi dia takbir buat ibarat kata ria tu halus. Ar-riya syirkun. Nabi kata ria tak adalah syirik. Kan nak orang tengok ni, nak orang comcer ni, nak orang puji ni, syirik. Maka syirik kecil ni antum jangan ingat nah, kita jangan ingat supaya jangan dosa biasa. Tak. Syirik kecil dosa besar, akbarul kabair. Besar pada hal lain. Tu masalah apa nama ar-riya. Sebab tu masalah masalah hati ni kita kena belajar molek-molek. Tidak ada ulama Islam yang kita dah sebut nama dia sampai sekarang, malaikat mereka itu waknya jalan agama Tuhan dengan ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak sapa agama. Ajaran dia sapa kita. Kita tak sebut, tak kenal. Nampak tu nak? Ni nak orang kata perkara yang kita sendiri kena ambil tahu. Itu yang pertama. Cara yang kita nak selamat diri kita dan merdeka diri kita dari api neraka. Yang seterusnya, sebab-sebab sifat-sifat yang nak melepaskan kita daripada api neraka, masa yang kita duduk ni hak utama sekali, kalau kita ni ada ada kesempatan, ada kemewahan, ada kebolehan, molek. Kerana kita tahu kata sekarang lah ni setengah-setengah masjid tu ditutupkan oleh kerajaan, tak boleh nak pergi masjid. Sekak kerana adanya ada tegahan daripada kerajaan kerana nak jaga kesihatan, keselamatan. Itu tak apa, kita nampak itu tak ada masalah. Akan tetapi satu lagi daripada amalan yang nak melepaskan diri kita daripada api neraka, iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram sekali dengan imam. Kalau kita itu kuasa, kita itu sempat, tak ada jadi halangi, tak ada jadi torak, tak ada jadi gapo, kita cari hal ni. Cari gapo? Carinya takbiratul ihram. Terutama orang lelaki. Orang perempuan pun masuk juga dalam ni, orang masuk orang perempuan pun boleh berkongsi di sini. Nak pergi masjid pun tak ada masalah. Dalam mazhab jumhur boleh orang perempuan itu boleh pergi ke masjid. Ada perbincangan di antara Abdullah ibni Umar dengan Sayyidina Umar ibn Khattab. Alama azkur dia ada bincang kata pendapat Abdullah ibni Umar ni lari orang perempuan tak saya pergi ke masjid. Lalu Umar kata, anak aku, tak aku ni tahu daripada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tu tak tegah orang perempuan nak pergi masjid. Kenapa pakai pendapat ni? Kata setengah ulama kata Umar tak kecek sampai kata kubur dengan anak dia seorang ni.
Kerana menyalahi pendapat Rasulullah. Walaupun ulama kata ada yang ma'ahwi. Nah, ayat kata sahabat ni besar akan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi buat mudah-mudah. Nampak tak? Rasulullah kata boleh orang perempuan pergi ke masjid. Tapi kalau tak boleh nak pergi masjid, kita buat rumah masalah. Hak comel sekali, elok sekali bagi orang perempuan ni, makna kata ya makan sahur sudah dah. Nah, ataupun hak lain lagi waktu mana-mana pun ambil air semaya belum-belum daripada cep awal-awal sikit orang baik nanti dengar orang baik dulu lama buat gaduh setengah-setengah warok berdoa semaya belum pada orang baik tak kenalah tu. Nah, daripada orang azan tak kenal lagu tu. Semaya apabila orang azan kita semaya ke apa mula-mula sekali semaya sunat lah mula-mula sekali. Tu semaya gambar ni kita takbir awal-awal. Orang lelaki hak tu pergi semaya di masjid iaitu wi adrakat takbiratul ihram. Sebab apa? Dia takbiratul ihram ni masa kita duduk ni kita kena sungguh sikit. Sekadar mana kita mampulah, sekadar mana kita gagah. Dia tak urat sepakai pitai tu tak. Hak tu tak sah lah. Hak pesen nak uwe malah tu. Malah tu tak sewi ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Tirmizi hukum kata hadis ni hasan. Nabi kata kerana man salla, siapa dia semaya, ni hadis umum lah, man salla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan. Makna kata sesiapa yang semaya lillah kerana Allah. Semaya ni Rasulullah kata kena kerana Allah. Awak apa? Ada lagi kau orang semaya kerana yang lain? Ya. Makna kata pakat pergi masjid belaka, kata ulama. Pakat pergi masjid belaka, duk sahwa belaka. Tapi tiap-tiap orang duk sahwa tu ya tafawat. Makna kata berbeza tu. Beza di hati. Hak ni mari kerana Allah sungguh-sungguh. Nah, pak cik ni. Ni, ayah ni mari ada sikit gatugan ni. Cuma kita jangan kata masalah hati. Cuma ulama duk pasal kita tengok supaya nak kita beki. Beki ke apa? Beki kata kita mai duk sahwa belaka, tapi natijah dia tu kesimpulan tu baik tak sama. Hak apa tak sama? Kerana hak ni mari kerana Allah betul-betul. Hak ni mari capur-capur sikit. Hak ni mari khusyuk sungguh. Hak ni mari lalai sikit. Ya sahwa belaka tapi tu baik tak sama natijah. Tu baik tak sama natijah. Lalu Rasulullah nurayat kata man salla lillah kerana Allah. Kena tekan kerana Allah. Kena tekan pula, kena masuk pula ilmu tu. Baru pula 40 yauman, 40 hari. 40 hari. Fi jama'atin, duduk dalam jamaah. Nah, fi jama'atin. Patus sekadar tu kah? Tak. Yudrikut takbiratul ula. Ya sempat dia dengan takbiratul ula, kutibalahu bara'atan. Ada dua. Ya lepas dia tu boleh dua perkara. Hak dia, hak hasil bagi diri dia, boleh lucuk diri dia daripada dua perkara. Satu, bara'atun minan nar. Mula-mula sekali, jauh dia daripada api neraka, merdeka dia daripada api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan jauh dia daripada munafiq. Dua perkara hak boleh. Maka masa kita duduk ni walaupun 10 hari 9 hari 10 hari ni kita rebut biar ni. Kerana salah satu daripada cara nak melepaskan kita daripada api neraka iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Baik. Kemudian perkara yang ketiga, sebab-sebab yang nak melepaskan diri kita daripada api neraka. Sebab-sebab yang nak melepaskan diri kita daripada api neraka, saya nak sebut sedikit sini, kita ambil sikit-sikit seharilah supaya tak jadi berat dan bebanan di atas diri kita. Iaitu apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati, yang dikasihi, minta pohon Allah Subhanahu wa taala jagakan kita dan kamu daripada bala petaka. Kita pakak-pakak berjaya belaka, hendaklah kita jaga dua waktu, hak inti. Jaga semaya 5 waktu tu cerak dah, kita kena jaga. Sebab kata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita orang mukminin kena jaga semaya. Kena semaya, jangan tinggal semaya. Ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la tatrukus salah. Jangan tinggal semaya. Terkadang ada juga orang puasa tak semaya. Daripada kalangan orang kita lah. Ya tak boleh buat lagu tu nah. Kerana as-salah katanya para ulama imaduddin. Semaya itu asas bagi agama. Kalau kita tak semaya mana nak ada asas? Dia tak ada bagaimana nak buat umur. Tu cara kita. Pala tak ada bagaimana nak jalan kalau putus tekak mati orang kita. Aja gitu. Maka orang tak semaya dalam arti kata ia puasa
Seolah kata ya buat benda tak serupa lah dengan benda hak benar. Mana kata ya buat tu benda hak salah lah, kecek mudah-mudah. Janganlah kita buat gitu. Kita puasa ambil di waktu subuh hingga maghrib. Kita nak semaya tak boleh 3 minit 4 minit. Nah, kita tak boleh nak semaya. Allah, jadi teruk berdoa lah kita. Semaya ni adalah asas. Pihak asas tak? Mana kalau kita kata tubuh kita ni dalam ni ada tulang. Sebab tu boleh dak akik gini ni. Kalau tak ada tulang nak akik gua dah. Tu kecek mudah-mudah. Asas kita ni Tuhan jadikan tu apa dengan izam, adanya tulang. Tulang tu sebagai semaya dah. Kemudian semaya kita ni hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal kita pergi jumpa dengan Tuhan, Tuhan nak tanya. Awwalu ma yuhasabu ala abdihi as-salah. Semaya tu. Nak tanya hak ni dulu mula-mula. Kemudian kalau kita tak semaya, bagaimana nak jadi? Nescaya kita tak selamat lah. Maka orang duk semaya dah tu nak dua perkara. Sebab nak jauhkan kita daripada api neraka, dua perkara. Semaya ke apa nak jaga besar sekali? Iaitu semaya subuh dengan semaya asr. Semaya subuh dengan semaya asar. Dua semaya ni hendaklah kita sungguh. Hendaklah kita jaga mana kan? Jangan semaya luar waktu dah. Tu terkadang kita makan sahur pukul 2:30. Kamar dia tidur pula. Lepas tu bangun pukul 6:30, 7. Habis waktu dah lah. Tu tak boleh buat lagu tu. Tak kena dengan cara. Akhiru as-suhur. Nah, kita makan sahur tu akhir. Akhir lagu mana? Dekat dengan nak semaya subuh dah. Makan sudah pakai ambil air semaya, tunggu semaya. Dalam waktu. Kalau tidur pula takut jadi kok lain. Takut jadi apa nama orang panggil kata punah lah sistem kita. Ya tidur ni tak khabar dah. Sebab tu ulama ya tak maahwi situ. Nah, ulama kata hadis Nabi tak kala dia syarah hadis Nabi dia kata rufi'al aqlam an ummati an nisyan dengan tidur tu kan? Lupa dengan tidur. Wa mastukrihu alaihi dan benda yang dipaksa. Maka ulama kira kalau tidur pasal tu apa tidur tak dimaafkan. Apa tidur tak dimaafkan? Kerana dia tahu cerak dah. Kata kalau tidur masa ni cerak tak khabar. Ya tak khabar tidur masa tu. Buku sekarang learning kalau di wilayah jalan ni buku 47 lah ni dah 47 tak? Buku 47 ataupun 50 kita katalah. Belum ada buku 5. Kita makan sahur sudah buku 4:35 masalah. Ada lagi 10 minit ataupun belum ada tu. Kita pergi tidur. Apabila tidur ghalaban naum. Jadi tak terkabar nak tidur. Tidur ni tak terkabar. Padahal letih kata tak ada berapa. Kita sabar sikit. Nah, sabar sikit, jangan gaduh tidur celah tu. Kalau tidur celah tu semaya subuh kita punah. Nah, semaya nak semaya dalam waktu. Waktu asar apa subuh? Kerja pernah klik mari rumah puasa nak tidur. Tu lupa pergi, bangun buka puasa. Tak kena cara lagu tu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Man taraka salatal asri habita amaluh." Siapa dia tinggalnya semaya asar, nescaya amalan dia jadi hampa. Jadi main. Hadis sahih tu, amal wayak tu. Siapa dia tinggal semaya asar, amalan dia hampa. Hampa maknanya tak terpakai. Hampa maknanya tak berguna. Tu jelah. Amalan ada buat, ada sakso mari tu jadi penuh. Dengan sebab tinggal semaya asr. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri amalan sini sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijan nara ahadun. Api itu tak makan seseorang daripada kamu, seorang kamu tu salla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Mereka yang semaya sebelum daripada matahari itu naik, iaitu salat al-fajr, dan qabla ghurubiha, belum daripada matahari itu turun, iaitu salat al-asr. Sebab tu katanya jumhur mufassirin tu kata apa nama hafizu ala salatil wusta. Kalimah salatul wusta katanya para ulama yang banyak di kalangan ahli tafsir makna salat al-asr. Setengah ulama kata salat al-fajr. Maka hadis Nabi sahih Muslim ni mari nyata atas jaga dua ni.
Maka orang jagakan dua semaya ni nescaya Tuhan takwi api neraka tu makan diri dia. Nah, Tuhan takwi api neraka tu makan diri dia. Sehingga Rasulullah kata, raka'atan al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat belum daripada kita semaya subuh tadi itu lebih baik daripada dunia ni dan bagi ada atas muka bumi ni. Rawahu Muslim, Nabi kata gitu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayat kata, kalau mu tahu pada waktu subuh tu ada gapo, nescaya mung tu akan gi kepada masjid semaya subuh walau kana habwa. Makna kata sekalipun mung tu mengakak gi. Tapi kalau kita torak sungguh penat, sungguh kalau kita gi piteh, tu tak sah lah. Nah, hak ni pasal kata gagah, senang-senang tapi malah. Malah ni tak boleh. Malah ni tak boleh. Kalau torak doa penat doa tu diuzurkan, dimaafkan, tak apa. Tapi kalau malas, tak boleh. Malah ni tak boleh. Nampak tu tak? Tu dia. Yang terakhir daripada sifat orang yang Allah Subhanahu wa taala nak memerdekakan diri dia daripada api neraka, terutama pada masa kita duduk ni, gapo? Ini yang keempat hak Rasulullah royak ni. Sebagaimana nabi-nabi duk royak, para ulama baca kita dengar. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmizi, dan dia kata sahih hadis ni. Tirmizi tu kata sahih. Gapo? Benda yang kita lalu diri kita belaka, iaitu suruh kita jaga 4 rakaat belum daripada semaya zuhur. 4 rakaat belum daripada kita semaya zuhur. Hak ning apa nama al-muhafazah ala 4 rakaat qabla adh-dhuhri wa ba'daha. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita jaga semaya sunat belum zuhur 4 rakaat, belakang zuhur 4 rakaat. 4 sama 4. Zuhur tu 4 jadi 12 rakaat lah situ tu. Jaga hak ni. Jaga mana? Jaga sunat 4 rakaat belum zuhur, sunat 4 rakaat belakang daripada semaya zuhur. Jadi 12 rakaat lah. 4 8 3 kali 4 12. Rasulullah katakan, Rasulullah kata, may yuhafizu ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'i ba'daha harramallahu 'alan nari. Allahu akbar. Siapa dia jaga 4 rakaat sebelum daripada zuhur dan 4 rakaat belakang daripada semaya zuhur, Allah Subhanahu wa taala memperharam akan orang tu di atas api neraka. Mana Tuhan haram tak saya masuk neraka, mana ia tak kena masuk neraka. Kalau jaga hak tu. Pak kita duk bimbang diri kita lah, pakat takut setengah-setengah duk tanya tu, kalau kita mati gini kita jumpa dak dengan ibu bapa kita, dengan tok nenek kita, dengan saing-saing kita, kan kita kena hidup suku, pakat duk bimbang. Orang umur 60, 70 duk tanya-tanya mari. Kita lagu mana, selamat ke dak pergi neraka dahsyat setara mana, kok mana. Kita tahu hak takut tu bahasa dia daripada tabiat manusia. Tetapi kita nak buat lagu mana? Benar kita takut tadi tu, kita nak bawa gapo supaya nak kita hilang takut. Maka perkara-perkara tersebut saat ni tu kita bawa pergi, kita tak nak takut. Nah, kita tak nak takut daripada apa-apa yang kita dah dengar mari dahsyat tu dahsyat ni, kalaulah kita buat apa yang kita belajar daripada alim ulama kita, alim ulama kita tu ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga yang mengaji dengan alim ulama kena ambil daripada ajaran yang dia tu bawa datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa daripada Quran, bawa daripada hadis, bawa daripada syarah-syarah ulama sebelum daripada ning sapa kita. Itu mana? Jangan duk umpama kata tidak ada senarai. Nah, tidak ada bahasa siapa panggil tipai. Kita nak buat amal tak tahu temari mana, hak tu tak sah. Napa hak tu tak sah? Tak digemarkan dalam agama kita. Hak gemar iaitu kita buat amal mengikut ilmu pengetahuan yang kita belajar, yang kita isi, yang kita tahu, itu cara yang betulnya. Insya-Allah kita akan hubung lagi lah pengajian kita ni sebab-sebab yang nak nak menselamatkan diri kita dan nak melepaskan diri kita dari api neraka. Beberapa perkara lagi.
perkara-perkara yang kita kena ambil tahu, terutama kita nak amal masa yang kita duduk ni. Mudah-mudahan kita pakat berjaya belaka. Semua ni pakat berjaya belaka kerana kita ni mengadakan pengajian supaya nak kita pakat berjaya, boleh masuk syurga, selamat kita daripada api neraka. Itulah tujuan kita, supaya kita tu dapat sama-sama capur tangan di atas kebenaran dan di atas perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha. Mudah-mudahan kita itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita sekali ni, sekadar inilah sahaja dulu, supaya tak jadi kepenak ke gapo. Jangan kita lupalah, kita banyak-banyak berdoa sekali lagi belum daripada kita nak buka puasa, dan kita selawat di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak mungkin, dan jangan kita lalai daripada apa yang kita itu tarik ke dunia gapo. Jangan kita lalai, minta doa supaya Allah Ta'ala akad bala petaka daripada kita pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahaja yang amba hendak nak menyampaikan di sini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.